السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan berjalan pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu kembali diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi bersyukur bersama-sama menunaikan sembahyang pada malam secara berjemaah. Seterusnya hari lagi meneruskan pengajian semasa kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada Al-Quran 37. Uraian sifat yang ke-21 jawab artinya halus. Penuh. Sumaqala lalu rahimahullah wa lafa'ala bi'ulumihi bita'win amin ya al-alamin. Wajib pada jarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya yakni hati mukallaf dengan sesungguh Allah Ta'ala harus memperbuatkan apa-apa mungkin dan harus meninggalkan akan dia yakni apa-apa mungkin tersebut. Jadi mana kita nak lakukan perasaan sifat kita yang mana kita telah berada pada penghujung uraian perkara atau sifat yang bersangkutan dengan ketuhanan. Yang mana kita telah selesai membicarakan tentang 20 sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala ataupun 20 sifat yang wajib pada zat Allah Ta'ala. Yang mana kita juga telah mengetahui pembahagian kedua 20 sifat tersebut yang dibahagikan oleh ulama tauhid kepada sifat nafsiyah, dzatiyah, fa'ali dan juga maknawiyah. Jadi malam ini kita tahulah dalam uraian sifat yang ke-21 jawab yang harus. Jawab artinya harus. Harus apa yang kita dengan tauhid. Maka boleh kita disebutkan kita wajib pada jarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengakui dalam hatinya dengan sungguh Allah Ta'ala harus memperbuat akan ataupun memperbuat apa-apa mungkin dan harus meninggalkan akan yang mungkin.
Apa kata yang ke-21 yang kita kena tahu, yang kita kena faham, yang kita kena reti, dan kita kena aktifkan dalam hati kita, harus bagi Allah Ta'ala melakukan ataupun mengadakan apa mungkin dan harus meninggalkannya. Bila sebut mungkin kita bilang bahwa Allah lain daripada Allah Ta'ala Tuhan, lain daripada Allah Ta'ala itu mungkinlah. Maka bagi Allah Ta'ala harus sahaja untuk mengadakan apa mungkin, bukan wajib. Bila kita kata wajib, maka dijadi seperti mana parahan golongan Mu'tazilah. Nah, itu yang Mu'tazilah kata wajib bagi Allah Ta'ala membalas perbuatan baik hamba dengan balasan yang lebih baik. Bila Allah membuat Tuhan, maka wajib bagi Tuhan balas juga dekat Allah. Itu Mu'tazilah. Kita sudah tak wajib, harus saja bagi Tuhan membalas perbuatan baik bagi hamba yang melakukan kebaikan. Jadi kita pun dia cakap wajib juga, buat baik betul juga. Tak apa nama tadi lah kita pun. Tadi sunnah memanglah kita buat apa yang Tuhan suruh, tapi tak wajib bagi Tuhan untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Tak wajib bagi Tuhan untuk memberi pahala ke atas perbuatan baik yang kita buat. Tetapi kita meyakini akan janji Allah Ta'ala yang mana Tuhan telah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Tuhan tidak akan menyalahi janjinya. Bila Tuhan dah janji orang yang buat baik bagi pahala, orang yang buat baik di mana syurga, maka kita pegang dengan janji Tuhan itulah. Tapi kita pegang saja dengan janji Tuhan, kita tak ukur kata Tuhan wajib balas baik dekat kita. Sebab harus bagi Allah Ta'ala mengadakan apa mungkin atau meninggal apa mungkin. Tapi itu harus saja kita dibalas pahala oleh Tuhan. Harus saja kita masuk juga dengan izin Tuhan. Kalau kita buat baik Tuhan nak pun dalam neraka, boleh tak boleh? Boleh lah. Sebab bukan wajib Tuhan balas Allah kaya. Itu jangan doakan juga kita punya. Ini betul yang orang malam apa? So yang bawa akan ibadah video. Itu kita tak ada ni boleh. Kan? Dia kata ibadah ini dikir gambar, dikir mengajar, dikir Bila ini serta kita yang jadi kita maksudnya dia abad semua orang ni nak betul juga. Memang kita nak betul juga. Apa nak betul juga. Artinya kita meraih dekat Tuhan supaya maju dan kita di dalam juga. Sebab kaitan kita mengaji Allah Ta'ala harus saja membuat apa-apa mungkin. Bukan wajib bagi Tuhan. Tapi dia jenis bengong mula. Jadi ada orang tak pandai daripada orang-orang dulu dia. Artinya dia rasa macam juga tumpah dia punya. Itu yang dia take for granted. Bila buat baik, pop betul juga. Itu kata itu tak macam visi kedorong-dorong. Seperti itu. Jadi kita pernah ada wajah mahal itu memang tak macam visi pun tak dorong-dorong. Tapi kita kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan tidak akan memungkirikan. Jadi inilah sebenarnya perkara yang menyebabkan kita meyakini janji Tuhan tersebut. Tetapi bukan wajib bagi Allah mengadakan apa-apa mungkin ataupun mengadakan apa-apa mungkin mengikut kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak wajib berbuat mungkin dan tidak mustahil meninggalkannya. Bila kata tak wajib berbuat mungkin, apa saja bukan dengan makhluk ini ikut Tuhan. Tuhan rasa nak buat dengan sifat yang Allah dia, Tuhan buat. Tuhan rasa tak buat, Tuhan tak buat. Okay? Ini benda yang kita nak kena faham. Jadi itu setiap apa yang berlaku di muka bumi Allah Ta'ala ini semuanya berasaskan kepada kehendak dan kekuasaan. Hatta
bergeraknya bulu rumah kita ni pun bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Tak ada siapa-siapa boleh beri gerak rumah kita kan? Saya ni yang bikin ni. Itu dah dia. Jadi nak kata ni sebenarnya kita kena faham dengan kami pada kekuatan Tuhan. Sebab benda ini berlaku mengikut kehendak dan kekuasaan Tuhan. Dua tiga hari ini kita digemparkan dengan apa yang berlaku di Gaza, Palestin. Saudara-saudara kita dibunuh. Hari ini Messi bagi makan pergi-pergi. Tak tahan. Bersusun mereka 30 feet. 4 kilo tak sedar. Yang mana Messi ini antara penyumbang besar ataupun penyumbang kepada ekonomi Israel. Jadi nak kata apa semua yang berlaku di Palestin, apa semua yang berlaku di Gaza, hakikat yang kita kena faham. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab harus bagi Allah Taala mengajarkan perkara tersebut. Ini hakikat yang kita kena faham. Cuma kita ni berangkatkan kepada hakikat Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak tahu apa yang Tuhan plan dekat kita. Kita tak tahu apa sebenarnya Tuhan dekat kita. So kita tak tahu, Tuhan bagi akal fikir, Tuhan bagi ilmu ikut. Ambil yang baik, fikir yang buruk. Tumpul jelas-jelas ambil yang baik, tak tinggal yang buruk. Ada masa Tuhan bagi kita biaya, ada masa Tuhan bagi kita biaya. Sebab kekuasaan dan kehendak Tuhan kata. Ini yang awak kena faham zaman manusia kita sebut koridor. Kalau ikut kita mahulah jahanam untuk Israel juga ya. Kita mahu semua manusia bersatu, kita pakai di Gaza juga. Kita pakai hubungan dengan Israel. Itu yang kita mahu dia. Ya. Jadi apa mahu? Jadi inilah sebut dalam pesan yang kita nak marah malam ini. Yang mana perkara itu harus bagi Tuhan untuk menjayakan, begitu juga harus bagi Tuhan untuk menggagalkan perkara tersebut. Dan dalil akan menunjuk kata harus bagi Allah Ta'ala memperluaskan mungkin dan meninggalkan dia yang mungkin, dan tidak wajib berbuat dan tidak wajib ataupun tidak mustahil meninggalkan dia itu yang mungkin. Ialah kita fikir nak kata dalil yang menyatakan Tuhan harus saja buat benda yang bersangkutan dengan mungkin, dan harus juga meninggalkan perkara yang bersangkutan dengan mungkin, bukan wajib pun dan bukan mustahil pun. Apa dia? Kena fikir. Kita kena fardu takdir, mustajil hukum dalam istilah yang ini. Kita kena takdirkan benda itu macam ni, yang mana benda itu hakikat dia takkan berlaku pun. Apa dia? Sebab kita tengok keadaan yang dikatakan oleh penulis kitab ini kepada kita. Kita kena andaikan, kita perlu takdirkan apa? Jikalau Allah Ta'ala tidak harus. Nah, kata Allah Ta'ala tak harus memperbuat mungkin dan meninggalkan apa-apa mungkin, nescaya tentulah wajib berbuat atau mustahil berbuat. Memang. Nah, kata kalau Allah Ta'ala tak harus sahaja mengajarkan apa-apa mungkin dan harus menyatakan apa-apa mungkin, maka hukum dia akan jadi wajib berbuat ataupun mustahil berbuat. Boleh tak? Dan tak harus dia akan masuk dalam sebut sama ada wajib buat ataupun tak boleh buat. Okey? Dan jika wajib berbuat mungkin, maka tentulah mungkin ini jadi wajib. Seandainya Allah Ta'ala wajib mengajarkan makhluk ni, apa kata wajibnya ada, ataupun wajib Allah Ta'ala mengajarkan mungkin. Sebut mungkin ni memanglah general, kita ada senang rinci apa makhluk ni, apa kita lah senang. Mungkin tu buat kan, kita bagi rinci. Kalau Allah Ta'ala wajib mengajarkan kita ni, sebab tadi dah tak percaya kata harus saja kita ni ada. Maka bila tak jadi harus, bila tak sudah harus, dia akan jadi wajib ataupun mustahil. Salah satu daripada dua perkara tersebut. Itu dia kata, sama ni contohnya dia kata, seandainya wajib Allah Ta'ala mengajarkan kita ni, mengajarkan makhluk ni, mengajarkan mungkin ini, maka tentulah
ini jadi qadim. Nampak kata kita ni pun jadi sedia kala ada tanpa ada permulaan. Kenapa? Karena tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Memang. Nampak kata Tuhan ada, kita ada. Aku kata qadim sebab ada kita sama dengan ada Tuhan. Sebab jadi wajib ada. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala tak harus mengadakan mungkin, dia akan jadi wajib mengadakan mungkin. Jadi bila kata jadi wajib mengadakan mungkin itu, maka tentulah mungkin ini juga masuk dalam kategori qadim. Sebab apa jadi qadim? Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Sebab akal menghukumkan yang qadim ini hanya Allah Ta'ala. Yang itu saja yang ada, tidak ada permulaan. Hal lain semua ada didahului dengan dia. Ataupun ada dengan ada permulaan. Nampak? Okay? Dan yang itu mustahil. Apa yang mustahil? Mungkin itu jadi qadim kerana mungkin ini baru ada dengan pandangan dua macam. Macam mana kita nak kata kita ni qadim juga? Sebab kita baru tengok kita ada ya. Okay. Kita baru tahu kata kita ada 1978. Cukup pada 1978 kita tahu kita ada lah. Baru tahu. Kalau tak tahu lah, dulu tahu lebih fikir sikit baru tahu kata aku ni waktu mana 1978. Jadi nak kata wajib ada lagi ya. Sebab kita dah tengok mungkin ni fashion baru ada. Dia bukan fashion ada sedia kala. Dia bukan fashion ada macam qadim. Dia bukan fashion ada seperti mana adanya Tuhan lah. Sebab kita tengok sendiri dengan mata kepala kita. Benda tu baru ada ya. Masjid ni baru Alhamdulillah ya. Sebelum masjid tu. Sebelum masjid tu. Sebelum masjid ni ada masjid pula. Sedangkan ada benda baru yang kita dah nampak. So macam mana kita nak kata mungkin ni perempuan dengan qadim ataupun perempuan dengan zat Tuhan. Okay. Jadi nak kata benda ni merupakan perkara yang mustahil kerana mungkin itu baru ada dengan pandangan dua mata kita. Dan jika mustahil berbuatnya, maka tentulah mungkin ini tidak ada sedia lagi. Jadi hak wajib secara ni mustahil pula. Dan Allah kata harus dia akan jadi wajib atau mustahil. Hak wajib kita tak boleh terima sebab tu nampak makhluk ni baru ada. Yang mustahil ni pula. Dan jika mustahil berbuatnya, berbuat apa mungkin, maka tentulah mungkin ini tidak ada sedia lagi. Kerana tiap-tiapnya mustahil barang yang tentu tiada. Nah, kata kalau kita dimasuk kategori hukum mustahil, maka kita pun takkan ada. Sebab benda mustahil ini benda yang memang tak ada. Mustahil Allah Ta'ala memperbuat mungkin. Nak kata mustahil Allah Ta'ala mengatakan kita. Nak kata kita takkan ada. Tapi tiba-tiba kita ada ni. Betul disebutkan ini. Kerana tiap-tiapnya mustahil barang yang tentu tiada. Dan iaitu mustahil pula. Mustahil itu tadi. Mustahil kalau tak ada itu tadi. Kerana mungkin sudah ada setengah-setengah dengan musyahadah. Sebab apa? Mustahil Allah Ta'ala mengadakan mungkin sebab mustahil benda tu tak ada sebab kita dah tengok benda tu ada setengah-setengah musyahadah di pandangan mata kita. Nak kata hukum mustahil Allah Ta'ala mengadakan mungkin mustahilun. Sebab apa mustahil ni kita doa. Nak kata mungkin tu tak ada setengah-setengah dengan musyahadah. Lalu kita nak buat hitam. Tadi orang telefon ni nak makan hitam panas tak tuan ni pak. Tak main tak mungkin tuan ni. Setelah 2 bulan nak nikah main dulu ni kan. Panas berada tempat. So nak kata benda mungkin. Benda makhluk ni, benda baru ni. Dia sedia-sedia doa. Dia sedia-sedia main. Okay. Jadi mustahil lah nak kata Allah Ta'ala mustahil mengadakan tu. Okay.
Sebab mungkin kita nampak dengan setengah-setengah pandangan dan syahadat mata kita. Kalau begitu, tetaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mungkin dan meninggalkan akan dia yang mungkin. Jadi nak abang kata, kaedah yang kita boleh faham sekarang ni, yang masuk kategori 21 ni, apa ya? Harus bagi Allah Ta'ala. Bila kata harus ni, dia kena pada perbuatan Tuhan. Kena pada sifat yang ada kehendak Tuhan. Kena kepada kekuasaan Allah Ta'ala mengadakan mungkin tersebut. Yang mana bagi Allah Ta'ala ni harus sahaja untuk mengadakan mungkin tersebut mengikut kehendak dan kekuasaan Tuhan. Bukan wajib Tuhan mengadakan mungkin dan tidak mustahil bagi Tuhan untuk mengadakan mungkin. Jadi ini benda yang bersangkutan pada huraian sifat yang ke-21. Jadi kita jelaskan, yang kata harus Allah Ta'ala mengajarkan perkara yang bersangkutan dengan makhluk ni, yang bersangkutan dengan keadaan yang boleh diterima oleh akal makhluk ni. Itu yang Tuhan mentanzikan zatnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan sebut terang-terang, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ada. Allahus samad, Allah sebab kita memohon pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu menyerupai akan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena golongan-golongan Kristian menyatakan Tuhan memiliki anak. Jadi Tuhan nanti berlandaskan kepada surah Al-Ikhlas tersebut. Sebab kaedah dia harus pada akal berfikir, tetapi mustahil pada hakikat berlaku. Mana mungkin Tuhan memiliki anak? Sebab apa? Sebab benda itu mustahil pada Allah. Tapi kalau takkan nak fikir, boleh tak Tuhan nak buat anak? Kaedah fikir buat memang boleh, harus. Tapi mustahil pada Allah Ta'ala memiliki anak. Kenapa? Benda itu tak sesuai dengan zat Tuhan. Jadi ini keadaan yang kita kena faham, berlandaskan kepada perbuatan ataupun harus tersebut yang ada pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini selesailah huraian-huraian yang bersangkut paut dengan Allah Taala. Jadi nak kata bila kita kata baca dalam jawab ini bermaksud perkara yang bersangkutan dengan ketuhanan sudah selesai mengikut aturan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian masuk pula pada huraian perkara yang bersangkut paut dengan rasul-rasul pula. Nah, kata perkara yang bersangkutan dengan ketuhanan yang disebut sebagai uluhiyah ilahiyah. Sekarang ini dia nak masuk pula, sunnah pula perkara yang bersangkutan dengan kenabian, nubuwah yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan jalan tafsir. Nah, kata wajib atas kita ni mengetahui dengan jalan panjang lebar. Maka aku berkata, kata penulis kita ini, bermula sifat usul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui itu, tempat sifat yang aku akan uraikan dia. Nah, jadi nak bahkan sifat usul ni ada tempat yang wajib, yang kita wajib mengetahui secara tafsir, secara panjang lebar. Sifat Tuhan dah detail. Kita dah ngerti dah yang mana nak isbat, yang mana nak nafi. Kita dah tahu dah yang mana nafsiyah, yang mana salbiyah, yang mana ma'ani, yang mana ma'nawiyah. Kita pun dah ngerti dah. Harus Allah Ta'ala mengajarkan sesuatu mengikut kehendak Tuhan. So nak kata perkara yang bersangkutan dengan ketuhanan itu dah settle ataupun dah habis. Itu sekarang kita nak masuk pula pada perbahasan yang bersangkutan dengan Rasul. Apa dia? Uraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul, siddiq artinya benar. Wajib pada cara dan tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf dengan sungguh-sungguh bahawa Rasul Allah itu siddiq artinya benar. Ini
benda yang kita wajib ketahui dan kita wajib sepat. Okay. Nah, kata kita kena tahu ada yang kita kena yakin dalam hati. Bukan dosa, bukan dosa, bukan waham. Tapi kena yakin dalam hati apa? Rasul itu benar. Rasul bersifat dengan sifat fizik, artinya benar. Tidak bohong mereka itu pada perkataan dan pada perbuatan mereka itu. Apa? Yang kata benarnya Rasul ni kata betul, buat betul. Rasul buat apa yang dia cakap apa yang dia buat. Malah tak boleh. Tak cakap pun belum tentu apa yang dia buat dia. Berjanji bagi Allah. Contoh. Kita buat tak tahu dia. Boleh dia ada buat. Ini benda-benda ni. Ya. Jadi Rasul apa yang dia kata dia buat, apa yang dia buat itulah yang diperkatakan oleh dia. Jadi benar para Rasul ni pada perkataan dan pada perbuatan. Dan jika hendaki dengan benar itu ialah apa-apa yang mereka itu berkata daripada suruh dan tegak dan menceritakan perkara-perkara yang baik dan apa-apa yang mereka itu perbuat semuanya membetuli dengan diri-diri perkara. Yang kata apa saja yang keluar pada mulut Nabi, apa saja yang dibuat oleh Nabi, semuanya perkara yang berbetulan dengan perkara tersebut. Ataupun kita panggil kena pada nafsul amri perkara itu. Nabi suruh kita semayang, betul semayang. Nabi suruh kita puasa, betul puasa. Nabi suruh kita zakat, betul zakat. Begitulah suruhan-suruhan yang lain yang disuruh oleh Nabi. Semuanya suruhan itu membetuli diri perkara tersebut. Begitu juga Nabi melarang perbuatan yang kita tak boleh buat. Nah, kata terjemah itu juga, merupakan perkara yang membetuli kegahan tersebut. Nabi haram ataupun Nabi larang kita daripada berzina. Nabi larang kita daripada mencuri. Nabi larang kita daripada merompak daya sama waktu dengannya. Yang mana semua larangan itu merupakan perkara yang membetuli diri larangan tersebut. Begitu juga dengan cerita-cerita gaib, cerita-cerita yang kita tak nampak, cerita-cerita yang kita hanya boleh dengar, dan disebut adanya pahala, dan disebut adanya dosa, dan disebut adanya luka, dan disebut adanya neraka. Semua yang nak disebut, walaupun benar itu perkara gaib, membetuli diri perkara. Ini yang kata benar Nabi. Ini yang kata benar para Rasul. Ini perkara yang kita kena yakin dalam hati semua hilang. Kita kena meyakini. Meyakini dengan seyakin-yakinnya setiap perkara yang telah dinyatakan oleh Rasul-Rasul tersebut. Right? Maka wajiblah kita mengaku sungguh akan mereka itu pada dakwaan mereka itu jadi Nabi dan jadi Rasul. Nah, kata kita kena yakin sungguh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dilantik oleh Allah Taala untuk menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir kepada seluruh umat manusia di akhir zaman ini. Bukan pada umat-umat tertentu ya. Kalau Nabi dan Rasul lain sebelum Nabi kita Muhammad SAW, dia khususkan kepada umat-umat tertentu. Dia khususkan kepada umat-umat biasanya. Tetapi berbeza dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana Nabi kita ini dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk seluruh bangsa yang ada di muka bumi Allah Ta'ala. Dan itu Islam soal, Islam untuk semua, bukan untuk Melayu ya. Itu tak harus ibadah. Ini orang lain nak belajar Islam tak boleh. Contoh. Orang lain sebut Islam tak boleh. Dia pun tak boleh. Dia belajar untuk beragama dan berakidah dengan akidah Islam. Islam tak buat akidahnya. Itu sih. Tak mahu. Tak mahu. Melayu ni ada tak dalam Allah. Satu surat menyatakan janji bunuh. Janji lemah bujang. Tu merupakan agama tanah Melayu dulu. Pak Hindu. Para negara boleh Hindu.
Yaman, golongan-golongan sufi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in yang datang memperlebarkan memperkuatkan Islam, barulah berimannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di Malaysia ni dia jadi sinonim tidak Melayu itu Islam. Itu yang Allah ansari Muslim. Betul tak? Pasal tu tak isu pula dah. Itu yang bergeraknya. Cuba mempolitikkan politik tauhid, mempolitikkan isu-isu. Saya yang saya ada nama pun, dalam nama Hindu kita buat apa kita. Jadi kita kena bersyukur dengan nikmat iman dan Islam yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Tak apa pula kita ni pendek Islam keturunan, sekali siapa pun dalam aja. Tak tahu buat iman lah. Itu yang Islam pakai pendek ni pula. Tunggu tapi itu apa kita sebut Islam ni? Lalu ada jalan Islam. Pada yang Islam pada nama negara orang Iran ni, punya Israel Islam. Sebab Islam pada nama bukan Islam Muslim pun. Jadi ini benda yang kita kena faham. Tapi dalam spesial kita di Malaysia ni boleh sebut Melayu Islam. Pada kelompok Melayu yang tak Islam tadi tak. Pertubuhan Melayu Kristian ni tahun 1990 dulu dah didaftarkan dah. Pertubuhan Melayu Kristian bila cek dekat daftar pertubuhan pun tak ada. Zaman aku masuk Medan dan dulu ada Melayu ni nak jadi Kristian. Penjara yang mustahil. Nyata kata bukan semua Melayu Islam. Begitu juga bukan semua Arab Islam. Mereka Arab mereka. Bekerja Arab Kristian, bekerja Arab yang tak ada agama ulama dalam mahu dan semua mereka. Jadi itu kaedah Islam sendiri Tuhan menyatakan la ikraha fid-din, tidak ada paksaan pada agama. Tapi bila dah satu Islam, kena ikut Islam. Yang adalah lidah Islam lah, lawan Islam punya. Yang tu tak dipolitik pun. Ansari Muslim. Lawan Islam apa ni? Yang tu pun tak kena buat. Allah sebab kita baca agama sikit dia mulut canang tu. Nanti pun siapa yang sedang aku ni tidak ada. Jadi aku guna. Ini benda yang kita kena mesti dalam hidup kita. Tapi kita tak mesti ni. Stop. Lain kalau dia kata orang Islam ni bebas pilih agama. Yang tu memang salah. Mana kata Islam bebas pilih agama? Islam saya ikut Islam ya. Kakak abang Melayu kita pilih agama. Kita tak heran lagi. Sebab memang ada Melayu Islam, Melayu Kristian ada, Melayu Kristen di sana semua ada. Sama dengan apa? Sebab kita tu bangsa. Seperti bangsa. Jadi nak kata ni benda yang kita tengah dengar. Sebab 2-3 minggu ni kan. Bila kita pun berbuat, mungkin dengar. Sebab kita memaham ni sebab doa. Kata faham ni memang. Itu soalan katanya macam lagi. Yuk, tak payah. Aku apa? Okey. Kita tanya ni macam mana masalah ni. Emang semua kau tak kasih dan kita orang lain boleh. Orang lain dia tak pilih agama. Apa ni tak? Orang lain. Lain kalau hal memang dari Islam, hal maka ada option ada pilih agama lain. Bila ada kata Islam, ikut apa yang Islam tu. Tak ikut, lawan kafir dia. Ini benda-benda yang tengah berlaku dalam masyarakat. Jadi orang yang faham agama ni tak ada. Sebab tak ada, sebab dia memang faham keadaan. Sebab bangsa ni kan berkencang-kencang. Sebab kalau jadikan bangsa ni. Tapi semua bangsa ini perlu mentauhidkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam. Jadi bila kita bersedonim dengan Melayu Islam, maka pastikanlah kita beramal mengikut amalan Islam. Bukan banyak nama macam Islam, tapi Allah tak ada akhlak Islam. Perangai macam Islam. Apa yang Islam suruh tak buat, itu salah.
Hidup baik-baik kat belakangnya orang. Deal dengan Israel. Para bapa kan. Menyangka Israel. Mungkinnya. Okey, kita tak tahu. Jadi itu zaman Nabi yang sebut koridor. Maksud dari ya. Ini cerita orang macam mana? Ini benda-benda yang kita sudah bahas. Tanah kita betul ini. Tak kata para rasul, para nabi betul. Apa yang dipakaikan, apa dengan apa yang dibuat. Apa yang dibuat itu, apa yang dipakai. Bukan cakap saja buat lain, cakap lain. Ini benda yang kita kena yakin. Dan tiap-tiap perkara yang menyampaikan mereka itu rasul kepada kita daripada Allah Ta'ala, tidak buta mereka itu sama sekali. Nak kata apa saja yang rasul sampaikan kepada kita, daripada sekecil-kecil benda sampai kepada sebesar-besar benda, semuanya perkara yang datang daripada Allah Ta'ala yang tidak buta mereka itu sama sekali. Nak kata Nabi tak bohong pun. Apa yang Nabi ceritakan kita di semua benda belakang, semuanya baik daripada Allah Ta'ala belakang. Cuma kita nak yakin dengan tak kuatan kita. Walaupun ada kalanya benda yang Nabi sebut tu fikir dengan kita kadang tak logik. Tu akal kita kata tak logik. Sebab agama ni bukan firman akal, dia firman iman. Akal cuma membenarkan apa yang telah diyakini oleh iman. Tu kita faham. Jadi itu yang disebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tak ada benda lain yang lebih tinggi daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini benda yang kita duk yakin. Ini yang benda yang kita betul-betul memperjuangkan sekarang ni. Kalau kita meyakini perkara tersebut dengan keyakinan. Sebab Nabi kata, Tuhan sebut, inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya golongan yang memperjuangkan agama Allah pasti akan mencapai kemenangan. Kita yakin Allah kita akan menang. Cuma bila? Tak tahu. Juga kita tak tahu bila. Kerja kita yang menang, itu yang kita berpuluh doa, itu yang kita berpuluh donate, itu yang kita berpuluh hantar bantuan. Sebab yang masalah kita bersama. Sebab yang masalah umat kita, bukan masalah rakyat Palestin. Tapi bila kita dah divide and rule, dipecah dan diperintah oleh penjajah dan penjajah kita, pasti kita tak pernah harta kan? Tu yang ada tengok tu dalam Facebook. Dia kata kalau kita susah, dia Palestin kan nak bantu kita untuk orang. Dia boleh hantar sesuatu lebih tu, tak kan? Palestin gila. Kan kita kalau kempen kita ambil semua nak bantu Palestin, tak kira lah kat NGO mana pun bekerja lagi yang nak view. Okay? Dia kata kalau boleh apa, kalau kita susah dia cakap nak bantu kita pun, la ilaha illallah. Tak mau bagi susah lah, cepat dia nak buat suatu pun. Ni orang heran dengan ni. Sebab apa? Sebab mindset penjajah duduk dalam kepala otak ayat. Okay? Dia tak nak buat Palestin merupakan salah satu daripada tempat suci orang Islam. Sebab apa? Dia tak mengerti agama. Dia sudah pernah dengar yang disebut min asyadil rihal, daripada tempat yang lagi tutup, yang agama tutup supaya kita berjalan. Apa dia? 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ni 3 tempat ni. 3 tempat ni memang kalau ada orang ajak, jom, ada duit, jom. Tak payah duk kira lokal. Okay? Tak usah banyak dari, ada api. Kalau orang ajak pergi mana land kah, orang ajak pergi yang mana Disneyland kah, orang ajak pergi Legoland kah, tak boleh. Itu tak kalau. Pergi jelas-jelas dah dapat panas, tak usah. Mimpi kompok dapat panas. Tapi jenis tengok ni. Dan wadah. Lepas pada tangan ni, dia tak tahu kata ni tanah sumpah darah orang Islam. Sejauh yang berkuasa Palestin, dia akan berkuasa di dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Tuhan sebut dalam surah Al-Isra. Merah merah itu kerja Allah lalu melunjak ni. Tak katakan. Main belajar kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Laila. Main tak buat Laila Subhanahu. من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله إلى
nyata siapa yang menguasai Palestin, menguasai Baitul Maqdis, maka dia akan menguasai dunia. Tengoklah sejarah Baitul Maqdis ini, tengok sejarah Palestin di balik mengaji. Okey, siapa dari internet Wikipedia, sebenarnya Palestin. Sejarah sudah mula sampai sekarang ni apa? Kuasa besar mana yang pernah menguasai Palestin? Baiklah Palestin. Yes. Semua sudah kuat semua. Okey. Balik Palestin. Cuba tengok. Setiap kuasa yang pernah menguasai Baitul Maqdis, secara automatically mereka menguasai dunia. Jadi itu kalau Baitul Maqdis dibuka oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman dia yang membebaskan Baitul Maqdis, dia yang membuka Baitul Maqdis. Okay, dia mendapat kekuasaan pasti dan juga pada ketika itu lebih kuat kekuasaan besar. Bila menguasai Baitul Maqdis, kita menguasai dunia. Lepas tu berlakunya peperangan Salib pula. Majlis mengawal pula Baitul Maqdis. Dibebaskan semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sekarang ini kita menanti pembebasan yang ketiga daripada umat Islam. Semua pernah kita ada. Jadi kita yakin tiada Islam yang akan membebaskan di Palestin atau Baitul Maqdis daripada kekejaman dan kekuasaan tentera Israel dan juga. Ini sejarah yang kita kena faham. Hari itu bila kita faham kita mesti. Hari itu kita tahu apa yang orang dari Palestin. Ujung sebab kita faham bahawa yang kita juga ada. Sebab dia, sebab apa yang ada semuanya benar belakang. Apa yang diceritakan oleh Nabi tidak susah mereka itu sama sekali. Sebab itu Nabi sebut atas zaman ni. Apabila kita melihat panji-panji hitam, yang mana mereka ni di kalangan tentera Imam Mahdi kata Nabi dalam potong hadis, dia banyak hadis tentang Imam Mahdi ni. Seandainya kita terpaksa merangkak di atas air pun kata Nabi, merangkak untuk menyertai tentera tersebut. Yang senang benda-benda ni. Kalau kita tak yakin, ini Hamziyah, suruh bantu dia nak lagi bagus. Ini keadaan-keadaan yang keberlaku di akhir zaman. Jadi kita hidup akhir zaman ni beruntung. Sebab apa? Kita akan menyaksikan satu persatu kebenaran kata-kata baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan Allah. Salah jalan Allah. Bukan pilih jalan Allah. Itu pun tak boleh. Satu jalan itu apa pun pilih. Datang kita bertemu ada bagi semua. Allah dia kesalahan. Memang Allah. Tapi tanda-tanda itu tak ada hilang dia. Hanyalah orang-orang tanah perang. Macam mana semangat peperangan yang berlaku. Hebat. Okay. Masa itu dia keedah dia lain. Keedah dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul. Hanyalah yang ketiga belannya. Dia berikan hari ini yang semua berkata. Dia tak ada semangat tak juga. Gimana silaman dan kita. Tak tahu kalau orang contoh itu payah. Orang tetap tahu-tahu makhluk. Kita tak boleh pilih. Yang juga kalau orang contoh orang contoh ni dia kena rajin. Dia tengok kita bersuka cukup berjaya dah. Ditembak-tembak. Diket-ket. Nak tembak baru bicara kita. Jadi nak kata ni ada kata-kata yakin. Ini yang telah dinyatakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali-kali dia tidak berbohong. Walaupun dengan jalan gelora sekalipun, apa jalan gelora ni? Jalan Allah. Kata masalah di Allah. Nabi pernah kata pada seorang haji tua, orang tua tak masuk surga. Payah haji tu. Nabi nak berlawak ya. Jadi sebut Allah tak masuk surga. Meleleh masalah dia. Betul Nabi sambung. Sebab yang masuk surga semua muda-muda. Tak semua orang mati jadi muda balik. Tak balik. Itu dia yang mati dia tak ada. Mati syahid. Mana ada dia mati semua sebab syahid. Sebab memang dia mati dalam keadaan syahid mempertahankan agama dan negara mereka. Bila kita bukti kita syahid, kita minta. Kan? Haji Tuhan saja yang tahu.
Sebab keadaan saya sendiri pun ngeri. Sebab kita tak boleh masuk boleh jalan darat. Kita tak masuk ke pintu rambut Allah yang dunia lain saja. Kita masuk melalui jalan bawah tanah. Sebab nak masuk tak boleh. Kena pula mereka mimpi itu amal kasar turun. Bila amal kasar turun ni, badan dia tutup pun. Sampai tahu tu, gunanya jaga keselamatan amal kasar. Okay. So kami yang tak akhir ni, hanya nanti beta ya kan, bukan amal staffnya ni. Kita beta-betanya, kaku beta ya, semua dalam. Masuk ke jalan terowong. Nampak kata perjalanan ke timur sana tu lebih kurang 250 ke 300 meter. Dia punya darat lebih kurang 8 meter. Berbayangkan tengok balik untuk sekian pun mana Allah bantu akan lari. Sebab dia kan tahu sama tinggikan kepala aku dia punya sena dia siap dengan lampu lagi. Dia mantri lah. Itu ni dia punya pengalaman dia sama. Lari lah balik. Sampai-sampai kapal internet cepat-cepat geng-geng agama juga Hassan ni geng-geng agama Hassan itu buat kami ni dan sebab kawasan itu bukan kawasan untuk boman antara tentera yang dia sebut dekat sekarang yang berlaku sekarang ni kan sebelah Gaza selatan berlaku yang dia pergi bangun dekat situ yang sebelum bocah ni dekat depan video sebelum pakai kaki tu. Jadi nak kata ini yang berlaku di sana. Perjuangan mereka memang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Punya mereka rasa perjuangan mereka dihargai dengan adanya pertolongan daripada saudara sesama Islam seluruh penjuru dunia. Kita datang berbatu-batu, ribuan batu untuk datang bertemu dengan mereka menyampaikan bantuan. Dan ini bukan benda kecil bro. Ini benda besar. Ini sebaik semua Islam. Ini yang kita kena faham. Jadi nak kata inilah susahnya yang berlaku di sana. Yang mana ini semua berlaku yang berlaku dinyatakan oleh Allah dan juga Rasulnya kepada kita. Sebab kaedah perjuangan Islam ni kita kena ingat dia hanya ada 2 kumpulan saja akhir. Apa dia? Orang yang menyembah Allah ataupun orang yang menyembah iblis ataupun syaitan. Hizbullah dan juga Hizbul Syaitan. Bacalah Quran. Dalam Quran Allah sebut Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Tentera Allah ataupun tentera syaitan. Ataupun yang panggil parti Allah ataupun parti syaitan. Dua benda ni. Kita nak tanya apa? Dia nak tanya syaitan yang kau kenali. Jauh-jauh dia keluar tidak. Syaitan ni cantik balik. Betul-betul syaitan ni kan. Syaitan yang kau kenali dengan malaikat yang kau tidak kenali. Perbandingan pun tak ada kuih. Nak tanya apa-apa. Nak banding apa syaitan dengan malaikat? Itu kita tengok. Orang nak buat comparison syaitan yang kau kenali dengan syaitan yang kau tidak kenali. Bolehlah tanya aku soalan. Baguslah berkawan dengan syaitan yang kita kenal. Sebab betul syaitan. Satu syaitan yang kenal, satu syaitan yang tak kenal. Bila kawan dengan syaitan kenal dia. Dah kenal dah walaupun syaitan. Yang ini memang syaitan tak kita kenal. Bolehlah buat perbandingan syaitan dengan syaitan. Ini syaitan dengan malaikat nak banding apa? Itu tak apa. Tengok. Lagi nak ada boleh banding apa malaikat dengan syaitan? Macam tak boleh banding mana? Umpama langit dengan bumi beza ya. Malaikat tak pernah buat ataupun tak pernah mengingkar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kata syaitan ni memang rajim. Tuhan rahmat ya. Kenapa? Sebab perbandingan syaitan dengan malaikat itu kita tak boleh. Tak ada kata apa betul lah. Betul ya. Comparison bukan betul lah. Nampak gaya-gaya. Ini benda-benda yang kita sedang mesti zaman nanti bila sebut mereka. Jadi walaupun dengan jalan seluruh, benda ini tetap betul. Bila ada itu orang tua tak betul-betul, banyak ada juga semua orang muda. Semua teknik, 6-17. Oh lama. Masa beliau berat semua lalu. Jadi nak kata walaupun tadi lama, tapi benda itu tetap betul. Sebab apa betul? Sebab Tuhan sendiri sebut, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Jadi Muhammad tidak akan bercakap mengikut hawa nafsunya, melainkan apa yang diperkatakan olehnya adalah wahyu semata. In huwa illa wahyu yuha. Mereka wahyu yang kami wahyukan kepadanya. Jadi nak kata walaupun Nabi sebut orang tua tak bersyurga, ini merupakan
wahyu daripada Tuhan. Sebab Nabi Muhammad katanya masuk Islam semua orang muda. Walaupun kita dah tua hidup, Tuhan dan budak kita jadi muda balik. Ni kaedah dia. Baru pondok muda-muda ni baru. Lah kadang-kadang kita jadi lagi ekor dia dia tak. Ni muda-muda ni nanti kan macam ni kita makan apa nama makan kajang kan. RNR ni belum boleh. Kita jadi mau. Orang lain gila makan, ada tempat tu sengaja kita makannya. Apa yang makan sama orang? Ngeri. Sebab bukan makan dekat-dekat tau. Masuk dalam dunia menteri 2-3 bulan dia tak apa-apa, kita tak sama. Ajar nanti dia gunakan dia, dia orang ada baik. Makan saja dia dulu lah. Lepas kita dia belajar dekat dia dulu lah. Oh, main ni. Semua berlaku macam roti kablo memang tak. Tapi lah, bulan satu dua, satu tiga, satu ni. Wah, marah. Ini semua macam zaman banyak tu 3 kali ya. Untuk 3 bulan dari apa dia? Mau tak. Kalau dia betul ada yang nak teman. Kita aja kita. Ada. Siapa tu kita pun dia. Walau orang dia banyak cara Jepang dia orang biasa. Ini sama macam bila turun orang. Maka kita raja, maka kita tipu. Dan makan dan tahu walau boleh. Jangan berbuat dikena. Jangan dikena. Bukan makan ni belajar zikir. Jangan dia dari dalam tawakal. Sebab makan ada dia. Ini nak rasa ni keadaan zaman itu malah saya. Sebab apa? Mudah lagi kuatkan. Banyak lah. Lapar. Janganlah. Itu sebab nikmat dunia. Cuba bayang memang ada. Kalau tua-tua kita masuk 70, 78 kan apa-apa. Memang kita dari benar. Jadi jiwa kita kan doa. Ngaji kita kok. Yang buku ni. Agak-agak ada kata nak pay dengan kubur. Nak bari pujak. Kita mahu padahal. Ini benda-benda yang kita faham. Walaupun dari ulama, tapi yang merupakan benarnya benar. Sebab apa? Dan juga tak ada orang tua yang ada cukup pula. Okey? Dan dalil atas benar mereka itu rasul dan tidak benar mereka itu ialah kita fikir dan pilih dengan akal. Apa tanda, apa bukti kata apa yang lagi sebut ni semua bukti bersaksikan dari akal kita. Apa dia? Kita mampu saksikan. Sehingga mereka itu tidak benar dan benar mereka itu. Nescaya benar pula khabar-khabar Allah Ta'ala. Nah, bahagia kalau kaji hukum, apa yang dapat sampai berita daripada Tuhan, patut berita Tuhan juga sempurna. Kerana ia membenarkan mereka itu dengan memberi mukjizat akan mereka itu yang menepati Tuhan berkata lakukan Allah. Yang akan kata bukti kebenaran apa yang disampaikan oleh para rasul ini dengan mana Allah Ta'ala menurunkan mukjizat pula kepada para rasul. Kalau kita ni, bahasa ni, Al-Quran itu merupakan mukjizat yang kekal sampai berlakunya hari kiamat. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, semua yang kita dapat lihat pada hari ini. Especially golongan yang mengkaji tentang alam maya ini. Atau kita panggil golongan saintis. Golongan saintis ini dia kaji semua benda yang dia jumpa tak dapat apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Supernova. Pernah tak supernova? Ini golongan-golongan yang kaji astronomi. Supernova ini nak kata satu pancaran yang hanya ada di alam apa nama di galaksi kita di atas yang ditangkap oleh teleskop Hubble yang berbentuk seperti mana mawar ataupun kita panggil bunga rus sudah panggil supernova. Dalam surah Ar-Rahman Tuhan sebut awal lagi wardatun kasihan. Nah, kata bahawa saintis menemui kebenaran tersebut di dalam Al-Quran. Itu tak kira lagi marahnya bahaya yang damian. Dua laut yang bertemu tetapi tidak bersatu. Tidak tengok kalau macam dengan lawak, ayat macam yang lawak tidak bersatu. Bersatu. Kita orang ni kalau perang ni pada zaman nak percaya. Ayat macam dengan ayat lawak. Dia tengok bersatu betul. Bersatu. Dia ada bazar.
benteng ataupun tembok peminta. Tuhan sebut dalam Al-Quran. Jadi yang apa kata? Itu merupakan mukjizat Nabi yang kita boleh tengok sampai kepada hari ini. Jadi itu seorang profesor yang berkata daripada Thailand, dia pernah buat satu presentation di Arab Saudi. Dia buat kajian tentang kulit ni. Dia kata kulit kita ni, apabila dia rosak, dia akan ganti baru. So dia pun present dengan kajian dia baru, habis dia present, seorang Arab lagi buat. Yang nampak bendahan kita kat kami ni 1400 tahun dulu Nabi kami dah besar. Tuhan sebut awal di dalam Al-Quran. Wabaddalna duluhum ayat surah Al-Imran. Bagaimana Tuhan cerita keadaan Tuhan ganti kulit orang yang apabila Tuhan siksa di neraka gelap dengan kulit yang sama. Nah, kata orang yang siksa di neraka ni terbakar kulit dia semua. Kuih lah kononnya. Tuhan ganti kulit baru. Bakar kuih ganti pula. Tuhan cerita lagi tentang kulit ni. Itu kata penyiksaan yang tidak terperi. Azabul alim. Azab yang maha dahsyat. Dunia ni kadang-kadang celaka satu negatif apa? Simpan je. Kita tengok dalam mobile, kita tengok dalam internet kan. Geng-geng yang kena bom di Palestin, terbakar habis badan. Mati, simpan. Dunia. Tak ada penyiksaan dia sampai nak mati dia. Mati. Ada ya? Ada tempat di dalam mati. Akhirat, terbakar. Tuhan ganti kulit baru. Pecah pula. Kami ganti balik kulit baru. Dia panggil azab al-alim. Azab yang maha pedih. Jadi ini benda-benda yang kita kena faham setelah dinyatakan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Jadi bukti kebenaran ini ada depan mata kita lalu. Maka itu pengkajian itu. Sebab itu kita tengok orang yang bawa masuk Islam. Semua orang yang telah menjumpai akan kebenaran ketika Al-Quran dan apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi itu kita tengok yang bawa masuk Islam semua educated. Yang bawa masuk Islam semua orang hebat-hebat. Sebab apa? Dia kaji dulu. Dan dia dapat bukti kebenaran tersebut. Baru dia masuk Islam. Dia masuk semua profesor, doktor, lawyer. Sebab apa? Dia dah cukup proof berlanggankan kepada pengajian. Dia ada sebab Islam ni apa? Yang rempik, kita data, tak Cina, malu saja. I'm sorry to say. Saya tu yang berpeluang Islam ni. Memang susah hidup dunia akhirat. Kita orang kata ni paling senang lah. Nak dikejar di kumpul kan. Jadi itu Nabi sebut kemiskinan membawa kepada kekufuran. Kan? Pokok kita terima dia tak. Jika duit tidak berat. Masuk Kristian boy. Tak. Masuk tak dia. Jadi nak kata-kata masuk Islam semua. Yang intelektual. Itu bukti tanda kebenaran. Apa yang dinyatakan oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Okay? Dan kita mukjizat yang menepati firman yang mustahil kerana dilihat sebenar berlaku mukjizat mereka itu pada orang yang bersamaan dengan mereka. Nah, kata mukjizat para nabi, para rasul ni masyarakat umat dia melihat kebenaran tersebut. Kita walaupun tak lihat Tuhan kita. Tuhan ceritakan kita mukjizat Nabi Musa, tongkat bertukar menjadi ular. Itu mukjizat Nabi Musa. Tuhan cerita dekat kita mukjizat Nabi Isa, masa kita disembuhkan. Okay. Lepas tu mati dihidupkan semula. Itu mukjizat Nabi Isa. Kata-kata Tuhan cerita semua mukjizat Nabi-Nabi tersebut kepada kita melalui mukjizat yang besar. Al-Quran Karim. Sebab itu Nabi sebut, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu takkan sukses sampai bila-bila. Apa dah? Al-Quran dan Sunnah. Cuma orang Islam nak ikut dan mengikut suatu orang Islam. Atas Islam sendiri. Okay? Nak kata kita nak beriman tak beriman suatu kita. Tapi benda tu ada dekat kita. Sebab apa kita nak cari benda lain untuk kita jadikan sebagai garis panduan di dalam kehidupan kita. Kalau begitu dia kata tetap dari hati kita akan benar mereka itu Rasul dan tidak. Jadi ini merupakan sifat yang ada pada Rasul. Dan kita perlu
dan wajib mengikuti sifat tersebut. Sifat benar menyatakan kebenaran pada perkara yang benar dan menyatakan kebatilan pada perkara yang batil. Kerana Nabi sendiri bersabda, "Qulil haqqa walau kana murran." Bercakaplah benar walaupun benda itu batil. Cakaplah benar walaupun benda itu benar batang hidung kita sendiri. Kenapa? Karena ia merupakan perkara yang diamalkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul itu amanah, sakinah, kepercayaan kita sambung pada minggu yang akan datang. Ada benar syarif? Soalan ada ya? Sudah benar dan putih? Tidak. Kita tidak kata. Dia kaedah bohong sunat. Sama dengan bohong sunat mana? Dia panggil helak sebenarnya. Dia kaedah disebabkan salah satunya untuk mendamaikan dua permusuhan. Contohnya, A dengan B ni berkelahi. Kita ni jadi orang tengah. A dia apa-apa nak cerita kat kita. Sama juga dengan B dia apa-apa nak cerita kat kita. Jadi kita ni jadi orang tengah. Kita nak settle the problem. Right? Bila nak settle the problem, bila kita jumpa A, kita kata A, kita salahkan. Baik, tak ada apa. Contoh. Right? Betul kita kata A, selama dia tak seperti mana yang aku fikirkan. So kita duk pukul A ni bagi bagus depan kiri ni. Pada belakang depan kita ni malu hitam gila-gila. Sama juga dengan B pun. Buat kita tu kata dekat A gila-gila. Tapi kita cakap dekat A tu benda yang sebaliknya. Nah, ada benda yang boleh berdamaikan di antara keduanya yang akhirnya memang mereka berdamai. Okay? Itu dia panggil helak. Istilah kita disebut sebagai ataupun ada orang menyatakan bohong sunat. Saya pun tak pasti ada kita mereka ada tapi rasa tahu itu tahu. Tapi saya lebih suka menyebut helak. Helak untuk memperdamaikan di antara dua yang berbeda. Sebab satu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh isteri-isterinya, siapakah insan yang paling engkau ataupun siapakah di antara kami ni isteri-isteri ni yang paling engkau sayangi? Isteri-isteri itu perempuan ni. Seorang tanya, antara kami semua orang sayang perempuan lebih ya Rasulullah. Nabi senang saja. Nabi minta akan aku beritahu apabila sampai masanya. So apa elak yang Nabi gunakan? Bila Nabi sampai saja giliran untuk ke rumah isteri dia yang 9 orang tu, okay, elak Nabi nak keluar rumah nak pergi rumah isteri yang lain, dia akan bagi sebentuk cincin. Cincin besi je pun. Okay, Nabi kata simpan cincin ni, jangan bagi tahu dekat orang lain. Inilah tanda aku menyayangi dan mencintai. Nabi buat dulu. Okay. So, ilmu isteri lain pun sama. Nak kata semua isteri Nabi ni dapat cincin yang sama. Dan mendapat perkataan yang sama daripada Nabi Muhammad SAW. So, bila dia buat perempuan, Nabi sebut lah. Okay. Sesiapa yang memiliki cincin atau yang memperoleh cincin, maka dialah isteri yang paling aku sayang. Semua makan ini. Bila kita dapat cincin. So nak kata helak. Okay. Jadi nak kata jika edah ya. Cuma kerapi dengan gambar malu tiga dia bohong sunat lah. Okay. Sebab nak nikah lebih ni kena pandai pembohong. So pembohong itu bukan pembohong untuk kepentingan diri, tapi pembohong untuk mendamaikan keadaan. Jadi tu nak nikah lebih ni dia kena ada
Dia panggil apa nama? Skill ataupun dia kena ada dia panggil apa? Skill tak mana? Dia kena ada apa? Satu skill. Skill lah dia kena ada. Alam dia tak pakai skill. Skill lah skill lah. Dia kena ada skill dia. Dia bukan boleh buka. Okay. Dia kena ada act of love. Yang tu dia kena ada. Dia kena bercakap. Semua tu kena kerja. Bukan boleh kerja tak jauh. Besok nak nikah lagi dia kena pergi lah. Dia tidak boleh nikah lah. Kelia. Sungguh. Kamu kelia ni. Ayah tak nak jaga orang perempuan ni. Oh, geri. Teman-teman nak jaga bini tua. Dia orang perempuan ni tak boleh tahu kita nikah empat dia jadi bini tua. Aku yang dia pantang istilah bini tua. Sebab orang perempuan dia jadi sebut tua. Dia nak muda gitu lah. Jadi nak kata adalah ada art of love, seni dalam kecintaan. Cakap kena pandai, kan? Bila nombor satu panggil baby, bila nombor dua panggil mommy, bila nombor tiga panggil suka ni. Kita tak ini, jangan tak kata kasi juga sini untuk kawan orang bini banyak. So nak kata keedah ni kena tahu. Sebab nak menjaga perasaan ni kita betul-betul susah. Tapi sayang ni memang kita tak boleh lagi sama rata. Sebab Tuhan sendiri sebut mustahil dalam satu hati. Kenapa ya? Fil qalbain fi jawfihi. Nah, ada mustahil akan ada dua hati dalam satu jiwa. Okey. Tak sayang ni dia ada lebih. Kita beritahu Rasulullah SAW menyayangi isteri dan Sayyidatina Aisyah lebih daripada isterinya lain. Tapi jelas-jelas Nabi sayang pun Nabi sebut tentang kehebatan dan kelebihan Sayyidatina Khadijah. Sehingga Nabi Aisyah cemburu. Dan dia ada orang perempuan. Tak cemburu juga orang perempuan lah. So dia cemburu. Tapi Nabi sebut dialah yang melayangkan suriatmu. Maaf. Jadi nak kata ni keedah yang kita kena faham. Tapi tu orang nak nikah lagi ni dia kena mengaji semua benda-benda ni. Dia bukan boleh nikah sebut, dia pun nikah, dia nikah, dia nikah. Tahu dia. Dia makan apa nama awal dengan kuah, bukan kuah saja. Kuah tak. Okay. Jadi dia panggil tactical lah. Okay. Nak sebut buku sunnah ni. Dia tak haji dia ada lagi tak rekam. Asal tak. Tapi Allah Allah. Okay. Saya lebih gemar menggunakan tactical. Okay. Ini yang kita untuk membaikkan di antara dua orang yang berpaling. Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak kita tactical? Dia panggil sini ya Allah. Tapi tactical gagap nak ayam ni tak jadi orang. Jadi ke mana boleh? Aku nak lawan kami. Hanya tuan dia. Jangan. Dengar ada orang maju lah. Tak tahu. Tunggu tengok. Habis, jalan lain. Tak. Tolong kamera. Apa ya? Yang baik kepadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesalahan dan kekurangan dari hidayah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaina فتوحا عارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعافنا ما جهلنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.